Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini bertemakan percaya kepada pimpinan Tuhan. 弟兄姐妹，今天讲到的主题是信靠上帝的带领。 Mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan agar kita membaca, mengerti dan mampu melakukan firman dalam hidup kita. 在听到之前，我们一起祷告，我们恳求主的带领，让我们能够明白主的话语，能够在我们的生命中遵行上帝的话语。 Tuhan, kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan di dalam firman Tuhan ini yang kami akan baca, renungkan. 主啊，我们现在要思想你的话语，求主带领我们。 Kami percaya firman-Mu ini adalah firman yang benar dan hidup. 我们相信你的话语是真理，是活的， Firman yang menjadi pegangan dan landasan kehidupan kami. 成为我们生命的根基。 Dan Tuhan tolong kami dengan kekuatan yang daripada Tuhan memampukan kami mewujudkan, menjalani akan firman dalam hidup kami. 求主赐下你的力量，好让我们可以在我们的生命中遵行你的话语。 Urapi kedua hamba-Mu ya Tuhan agar kami dapat menyampaikan akan isi hati Tuhan dan dapat dimengerti oleh setiap kami. 求主恩告你的两位仆人，好让我们可以传讲主的心意，让听众能够明白。 Dalam nama Tuhan Yesus kami memohonkan doa ini. 我们奉靠主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Saudara, mungkin di dalam hidup kita pernah ikut tour, ya. 那么我们在我们的生命中，我们的生活中，我们也许应该我们去过旅游，报过团。 Mungkin tour itu di dalam negeri, di Indonesia kita pergi ke kota lain atau tour ke luar negeri. 也许是在我们国内其他的城市，或者去国外旅游。 Saudara, pada waktu kita pergi ke travel agent dan kita melihat destinasi tujuan daripada tour itu dan kita percaya kepada travel agent untuk mengatur semuanya. 那么我们去了一家旅行社，然后我们看了那边所安排的一些行程，然后我们就完全相信他们。 Dan kita hanya bayar dan kita ikut semua apa yang travel agent sudah aturkan. 我们只管付钱，然后我们就听从他们一切的安排。 Kita percaya kita akan pergi dan kita akan pulang di dalam akan semua pengaturan yang baik daripada mereka. 我们相信他们的安排，我们应该能够安全的去，安全的回来。 Saudara, di dalam kehidupan kita juga sedang menjalani satu perjalanan kehidupan. 那么在我们的生命中，其实我们也是在过我们这个人生的道路。 Nah, apakah kita berjalan seorang diri atau kita berjalan bersama dengan Tuhan? 那我们是否独自一人行走呢？还是我们与神同行？ Apakah kita tahu bahwa saya punya hidup ini ada tujuan hidup daripada Tuhan dan bagaimana Tuhan memberikan saya satu purpose of life, tujuan hidup ini? 我们是否知道上帝在我们的生命中有特定的目标？ Dan saudara, adakah kita berjalan bersama Tuhan dan kita percaya penyertaan daripada Tuhan? 那我们是否与神同行？我们信靠他的带领呢？ Hari ini kita akan sama-sama melihat daripada perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. 那么我们今天一起来看一下，这个上帝如何的领以色列人出埃及，然后带领他们去应许之地。 Nah, Tuhan berjanji, saya akan membawa engkau keluar dan menuju tanah yang berlimpah susu madunya. 上帝应许他们说，将领他们出来，然后呢，带领他们去流奶与蜜之地。 Saudara, kita akan melihat bagaimana perjalanan daripada bangsa Israel di dalam mengikuti akan pimpinan Tuhan ini. 那我们今天一起来看一下以色列百姓如何跟随主的带领。 Kita akan sama-sama melihat dari kitab Bilangan pasal 13 dan pasal yang ke-14. 我们一起看一下民数记第13章和第14章。 Saudara, dalam ayat yang pertama Bilangan 13 dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. 那么在民数记第13章第1节说，耶和华晓谕摩西说：“你打发人去窥探我所赐给以色列人的迦南地，他们每支派中要打发一个人，都要做首领的。” Saudara, kenapa Tuhan meminta Musa mengutus
akan orang-orang untuk mengintai. 那么为什么上帝要让摩西派探子去窥探呢？ Saya melihatnya saudara ada 2 tujuan. 那么我在这边看到上帝有2个目的。 Yang pertama agar orang Israel dapat melihat, orang-orang ini dapat melihat betapa indahnya, betapa baiknya tanah yang dijanjikan itu. 第一个目的就是好让以色列人能够看到，应许之地如何的美好。 Dan akan memberikan mereka semangat, daya juang yang hebat untuk masuk ke tanah perjanjian itu. 那么这样的话，他们知道了之后，他们有这个奋斗力要去到那个应许之地。 Dan yang kedua, saudara, tentunya untuk mereka melihat keadaan di sana dan mereka bagaimana untuk nantinya masuk dan menghadapi penduduk yang setempat. 那么第二个目的就是说，让他们了解那边的情况，好让他们可以了解那边的居民。 Saudara, kemudian dipilihlah 12 orang dari 12 suku itu. 然后呢，就从他12个支派中，选举了12个探子。 Nah saudara, kemudian perintah daripada Musa kepada mereka menurut saya agak sedikit misleading. 但是摩西对他们的命令好像有些误导了。 Karena saudara di sini Musa meminta mereka untuk memperhatikan bagaimana kondisi daripada orang-orang di sana. 因为在这里，摩西让他们观察那边人的情况。 Di dalam ayat 18 sampai 20 saudara dikatakan apakah mereka kuat atau lemah, apakah sedikit atau banyak. 那么在18节那里面写的是，就观察那边住的居民是强是弱，是多是少。 Apakah itu negeri itu baik atau buruk? 所住之地是好是歹。 Apakah itu tempat-tempatnya di ayat 20 tanahnya itu gemuk atau kurus? 第20节又看那地土是极美肥美是极薄。 Saudara, menurut saya kenapa saya katakan misleading? Karena Tuhan sudah mengatakan tanah itu baik. 为什么我在这边说摩西是误导？因为上帝已经说那边是极美之地， Tanah itu subur. 是很丰硕的一个土地。 Kamu akan masuk ke sana dan kamu akan mengalahkan orang-orang di sana. 你将进入那个地方，你将攻打那 Jadi 个地 saudara, 方。 bukan lagi saatnya untuk menilai apakah tanah itu baik atau tidak karena Tuhan sudah mengatakan itu baik. 所以现在不是时候评价那个土地好还是不好，因为上帝已经说了那个地方是好的。 Bukan lagi untuk memikirkan apakah mereka kuat dan kita bisa mengalahkan mereka atau tidak. Karena Tuhan sudah mengatakan, saya akan menyerahkan tanah ini kepada kamu. 也不是时候想那边的人是强是弱，因为上帝已经把那个应许之地赐给他们了。 Saudara, akhirnya mereka pergi. 那么长话短说，他们就去窥探12 orang mengintai akan negeri itu. ，12个人窥探那个地方， Saudara, dan mereka kembali dan mereka melapor. 然后他们就回来，他们就跟摩西汇报。 Ayat 27 mulai. 第27节开始， Dikatakan bahwa kami masuk ke negeri kemana kau suruh kami dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. 我们到了你所打发我们去的那地，果然是流奶与蜜之地，这就是那地的果子。 Dan mereka memberikan kepada Musa anggur, delima dan ara yang mereka potong mereka bawa. 然后他们就给摩西看他们扛着回来的葡萄、石榴，还有无花果树。 Wah, betul anggurnya besar-besar. 那真的那个葡萄是很大的， Buahnya bagus-bagus. 都是很好的。 Tapi 但是 ayat 28 hanya tetapi bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. 第28节那边提到，然而住那地的民强壮，城邑也坚固宽大，并且我们在那里看见了亚衲族的人。 Dan orang-orang itu kami sudah melihat ada bangsa enak itu yang terkenal orangnya besar-besar. 而我们看见了那边的亚衲族人都是伟人，都是巨人的。 Bangsa enak ini perawakannya seperti raksasa. Kalau dilawan nggak enak begitu 然 ya 后 kan? 这个亚衲族人呢，他们身材高大，像巨人，然后不好攻打，不好对付。 Jadi saudara, ketika mereka memberikan evaluasi, kebaikannya satu. 所以呢，当他们给下一个总结，
好处就只有一个， Tanahnya betul baik, 它的土壤确实是很好的， tapi orangnya kuat-kuat. 但是那边的居民是强壮的， Kotanya sulit diserang. 然后那边的城市很难攻打， Orangnya besar-besar. 那边的居民是高大的。 Jadi mereka mengambil kesimpulan dari hasil pengintaian bahwa kami tidak akan pergi. 所以他们下结论说我们不能去那边。 Nah saudara sini lihat ya, kalau disuruh pergi mengevaluasi dengan pemikiran diri sendiri, mereka balik dan mereka mengatakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada gini, maka kita tidak mau. 所以呢，这就是这样。如果根据我们自己的角度，去考察的话，然后回来的话，也是根据我们的这个意见看法。 Dan saudara, karena pandangan mereka sudah begitu, karena ketakutan mereka sendiri sudah begitu, mereka 10 orang ini berusaha mempengaruhi akan seluruh bangsa Israel. 因为他们已经有这样的一个想法，他们自己怕了，所以他们努力想方设法来影响别的百姓。 Mereka bikin berita buruk, 他们报恶信， ya, berita yang tidak benar. 就是不对的信息。 Orang-orangnya gede-gede, ya, makan manusia. 那边的居民是高大的巨人，然后是吞吃居民的。 Jadi bagi mereka memang buah-buahnya bagus, tapi mereka lebih suka, ya, caponya itu manusia. 那边的水果确实是好，但是呢，他们更喜欢人。 Saudara, akhirnya kita lihat bahwa 10 orang ini bisa mempengaruhi akan opini, pandangan, pemikiran daripada seluruh bangsa Israel. 那么接下来我们可以看到，这10个人能够影响其他的以色列百姓的想法。 Pasal 14 ayat 1 dan 2. 第14章第1和第2节。 Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. 当下全会众大声喧嚷，那夜百姓都哭嚎。以色列众人向摩西亚伦发怨言，全会众对他们说：“巴不得我们早死在埃及地，或是死在这旷野。” Jadi saudara, mereka mengatakan kita betul masuk ke sana tanah yang baik, tetapi mungkin sebelum sampai ke sana kita udah mati semua. 他们说：“我们确实要去那些极美之地，但是呢，我们去那边之前，我们可能会死。” Dan daripada kita mati konyol di situ, maka lebih baik kami tetap di Mesir, tidak perlu keluar. 我们在那边白白的死去，还不如我们回到埃及那边。 Di Mesir walaupun kita adalah budak, tapi kita tidak terancam nyawa kita. 在埃及，我们虽然是奴隶，但是我们没有面对生命的危险。 Nah saudara, berapa banyak di antara kita yang punya pemikiran demikian ketika kita mengikut Tuhan? 那我们在跟随主的时候，在我们当中有多少人也有这样的想法？ Ikut Tuhan gampang atau enggak saudara? 跟随主容易还是不容易呢？ Apakah ikut Tuhan semuanya lancar di depan? 那么跟随主，我们一切都会很顺利吗？ Tidak sedikit orang saudara mengeluh menjadi orang Kristen. 不少人成为基督徒，他 Oh 们 saya 是发 nggak bisa 怨言。 begini, saya nggak bisa begini, saya begini. Wah harus kasih persembahan, harus begini. Kayaknya menjadi orang Kristen itu begitu banyak masalah. 啊，我不能这样，我不可以做那样，我一定要给奉献啊！好像成为基督徒要做的事情很多很多。 Dan di dalam hati udah mengatakan lebih baik dulu sebelum saya menjadi orang Kristen. 他们心里说，还不如以前的生活，还没有 Jadi 信 kita 主之前的 tidak 生活。 menghargai anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita saudara, dan kita masih mengingat kehidupan kita yang lama. 所以我们没有珍惜上帝给我们的拯救之恩，我们还纪念、惦记着那些以前的生活。 Dalam hal ini juga saudara kita pelajari, apakah mayoritas selalu benar? 那我们在这边也学习到，那么多是肯定是对的吗？ Dari 10 pengintai ini, kemudian mereka 10 aja kalau ambil voting 10 lawan 2, Yosua dan Kaleb, 10 ini udah menang. 他们10个人，然后呢，比那个2个加勒和约书亚10比2，他们肯定是赢了。 Nah sekarang 10 ini mempengaruhi akan seluruh negeri. Seluruh negeri melawan 2 orang saudara. 那么这个10个人，他影响了整个百姓，然后呢，一起来攻击这个2个人。 Tapi nyatanya saudara, yang 2 ini yang benar di mata Tuhan. 但是
这两个人却在上帝的眼中是 Jadi 义 tidak 的。 selalu yang mayoritas itu benar. 所以呢，多数不一定 Tapi 是对 bagaimana 的。 kita meyakini, menjalani panggilan pimpinan Tuhan itu dan kita merasa inilah jalan yang Tuhan kehendaki kita jalani, saudara. 但是在于我们怎么相信上帝的带领，我们知道这是上帝的带领，然后我们就遵行。 Nah saudara, apa dampaknya bagi Israel? 那么对这个以色列人的影响的后果是什么呢？ Minta ganti pemimpin. 他们要求换首领。 Nggak mau lagi Musa, nggak mau lagi Harun. Kamu ini bawa celaka kepada kita. 摩西和亚伦我们不要了，你给我们带来遭遇。 Ayat 4 dia katakan, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. 然后在第4节说，众人彼此说，我们不如立一个首领回埃及去吧。 Musa dan Harun saudara sujud di hadapan mereka. 然后摩西和亚伦就俯伏在以色列全会众面前。 Namun saudara ayat yang ke-6. 然后第6节说， Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune angkat bicara. 嫩的儿子约书亚和耶孚尼的儿子迦勒，他们说， Mereka mengatakan begini saudara. 他们这样说。 Ayat 7. 第7节， Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. 我们所窥探经过之地是极美之地， Bagus, luar biasa, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. 就像上帝所说的极美之地。 Dan betul orangnya kuat-kuat. 那边的居民确实是强壮的。 Ayat 8. Tetapi jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. 第8节说，耶和华若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们。那地原是流奶与蜜之地。 Intinya di sini adalah saudara, jika Tuhan berkenan. 在这里的重点就是，如果耶和华喜悦， Dan bukankah Tuhan sudah berjanji Tuhan akan memberikan? 那么上帝已经应许他们，上帝将赐给他们那地， Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan berperang untuk mereka. 上帝将与他们同在，将与他们一起征战。 Syaratnya dikatakan jangan memberontak. Ayat 9. 那么条件是什么呢？在第9节里面说，不可背叛耶和华， Jangan takut. 也不要怕那边的居民。 Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. 为什么？因为上帝与我们同在。 Tapi saudara, apa akibat daripada perkataan mereka? 但是他们2个人的话语的后果是什么呢？ Mau dilontari batu, mau dibunuh. 百姓要拿石头打死他们， Nggak percaya. 不相信他们。 Dan saudara, Tuhan marah. 那么上帝就发怒了， Tuhan sedih. 上帝就痛心。为什么？ Karena bangsa ini, ayat 11 mengatakan mereka itu sudah melihat banyak mujizat-mujizat tapi tetap tidak percaya kepada Tuhan. 因为在11节里面说，这个百姓已经亲眼看到了上帝神行的一切神迹，但是还是不信上帝。 Sejak mereka keluar dari tanah perbudakan sampai di titik ini, kira-kira berapa banyak mujizat yang telah mereka lihat, saudara? 从他们出埃及到这个时候，他们大概亲眼看见了神行的多少个神迹呢？ Mereka telah melihat peperangan ilah-ilah, ala-ala bangsa Babel melawan Yehova, Yahweh di dalam 10 tulah. 他们看到了那些埃及人他们的一切的神，怎么在神下的这个蛇灾里面，这个击败，这个攻打。 Semua dewa-dewa, dewa matahari, dewa kesuburan, kodok, apa semuanya kalah semua. 那么所有这个埃及人的这个神圣，像什么太阳神呢、生育神呢等等，都是被击败了。 Mereka telah berjalan di tanah yang kering ketika laut terbelah, saudara. 当红海被裂开的时候，他们走在干地。 Mereka melihat tiang awan di pagi hari, tiang api di malam hari yang menyertai mereka. 他们亲眼看到了白天的云柱和夜间的火柱，上帝与他们同在。 Mereka telah makan mana yang turun dari langit, saudara. 他们吃了上帝赐下的玛瑙。
Namun saudara, ketika menghadapi akan ini, melihat hal yang ada di depan ini, mereka masih tidak percaya kepada Tuhan. 但是当他们面对现在这个情况，他们还是不相信上帝。 Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini? 那么弟兄姐妹，我们在生活中要怎么行呢？ Pelajaran apa yang kita bisa tarik dari kisah ini? 我们能够吸取什么样的教训呢？ Ada 3 hal saudara, 有3点， 3A. 3个 A。 Yang satu saudara, akuilah keberadaan Tuhan. 第一个就是承认上帝的存在， Tuhan, Yahweh, 就是耶和华， Allah yang hidup. 活的上帝。 Apakah saudara hari ini di hatimu, di dalam hidupmu, engkau sudah percaya Allah yang benar ini, yang bernama Yahweh ini? 那你现在在你的生命中，你是否已经相信这个耶和华了？ Saya tidak bertanya saudara, engkau sudah menjadi Kristen atau enggak? 我不再问你，你是否已经成为基督徒了？ Ada orang mengatakan saya Kristen sejak kecil. 有人说我是从小就基督徒 Dari 了， kecil saya sekolah minggu, saya pergi remaja sampai saya pemuda. 从小我已经参加主日学，也参加青少年团契。 Yang saya tanyakan saudara, adakah saudara percaya akan keberadaan eksistensi daripada Allah dan juga Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? 我在这里问的是，您是否相信上帝、主耶稣基督的救赎，还有上帝的存在？ Saudara, hari ini saudara mengatakan saya orang Kristen. Permisi tanya, kapan saudara bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? 那你如今说你是基督徒，那我请问一下，你什么时候悔改，领受上帝主耶稣成为你的救主呢？ Banyak orang yang nggak tahu saudara. 很多人都不知道的。 Kapan ya saya terima Tuhan Yesus ya? 我什么时候接受主耶稣成为我的救主 Seolah-olah 呢？ natural aja, saya kecil dibaptis sama papa mama saya remaja, saya pemuda, oh udah 17 tahun katanya boleh katekisasi kemudian dibaptis. 好像就那种顺其自然的，从小就已经去教堂了，到了17岁，然后就受洗礼了，就这样。 Saudara, kalau kita tidak punya personal experience, percaya akan keberadaan daripada Tuhan dan percaya Yesus Kristus adalah juru selamat kita, maka kita sebenarnya belumlah lahir baru. 那么，如果我们没有个人的经历，然后呢，我们没有认识上帝，没有承认他是我们的救主，我们可能还没有信的。 Kerohanian kita masih di level kalau saya baik, Tuhan itu baik. Kalau saya kondisinya tidak baik, Tuhan itu ada atau enggak ya? 我们的这个属灵的程度呢，只能到那种地步，就是说，如果上帝是好的，我就信。 Saudara, sudahkah saudara percaya, mengakui keberadaan daripada Allah yaitu Tuhan? 那你是否相信上帝的存在？ Yang kedua saudara adalah alami pertolongan Tuhan. 第二点是经历上帝的帮助。 Pernahkah kita di dalam hidup kita mengalami pertolongan daripada Tuhan? 那我们在生命中是否经历过上帝的帮助呢？ Dan ketika kita mengalaminya, apakah kita tahu bahwa ini adalah Tuhan, bukan saya? 那当我们经历过的时候，经历到的时候，我们是否意识到这是上帝的帮助，不是靠我个人的能力？ Bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Apakah mereka percaya ini Tuhan yang bikin kering ini laut? 那么以色列人他们走在干地，那他们是否相信这是上帝做的？ Ketika mana turun dari langit, apakah mereka mengatakan ini mana? Ini Tuhan ini yang turunkan. 当他们看到从天上降的这个玛瑙，他们是否相信这就是上帝赐的？ Bukan kebetulan punya. 不是 Gitu. 巧合的。 Oh mungkin awalnya salju ya, tiba-tiba turun kemudian jadi mana begitu ya. 那也有可能是可能是下雪了，然后这个雪就变成玛瑙了。 Jadi saudara, kita jangan hanya lip service mengatakan, oh iya saya percaya Tuhan itu maha kuasa, tetapi di dalam hati kita tidak sungguh-sungguh percaya bahwa semua yang kita alami itu adalah Tuhan. 我们不要口头只是承认我相信，但是我们心里和生命中我们并没有相信上帝。 Saya banyak mengalami pertolongan Tuhan, saudara, dalam hidup saya. 我已经经历了上帝很多的帮助。 Kalau cerita semuanya kita sampai jam 1 ini. 如果一个一个跟大家说，可能到1点。 Saya sharing satu, saudara ya. 我只是分享一件事情。
Ketika kami pelayanan di Sydney, 当我们在悉尼服侍的时候， anak kami kuliah di Taiwan. 我们的孩子就是在台湾念书的。 Ya, ketika dia sudah lulus dari Taiwan, 当他毕业的时候， dia tahun 2018 Agustus lulus. 他是2018年8月毕业的。 Kemudian berpikir mau melanjutkan kuliah S2 kemana? 然后呢，他在想我要去哪里念硕士呢？ Kami katakan ke Sydney aja. 我们就说去悉尼吧。 Ya, di sini ada kami di sini tinggal, ada papa, ada mama. Nanti kamu tinggal sama kita, makan di rumah kita kan gitu. 那在这边有爸爸妈妈，你就跟我们同住吧。 Jadi biaya tidak besar. 所以你要花的费用并不大的。 Jadi dia udah apply sekolah apa, udah terima semuanya, ya tinggal berangkat. 他申请了，然后他被录取了，然后剩下他出发的。 Kemudian sinode menghubungi saya mengatakan ada kebutuhan di Jakarta untuk gembala. 那么总会就联系我说，在雅加达这边有需要这个担任牧师。 Bersedia nggak balik Jakarta? 那你是否愿意回到雅加达？ Kita bergumul saudara. 我们那边有挣扎， Saya sama semua bergumul sekali. 我和师母都有挣扎。 Nggak perlu sampai hitung kancing ya, balik nggak, balik nggak, balik nggak. 我们不需要数那个扣子啊，要不要回来，要不要回来？ Kita tahu konsekuensinya. 我们知道后果是什么。 Kalau kita balik, anak ini harus kos. 如果我们回去的话，那我们的孩子必须在那边租房子， Udah kebayang 1 bulan berapa. 已经可以想象了一个月要花多少钱。 Cukup lama kami bergumul saudara suami istri. 我们挣扎了很久， Tapi karena melihat pengalaman kami yang belasan tahun bersama dengan Tuhan. 但是因为我们回想我们几十年前与上帝所经历的一切事情， Dan kami percaya dia Tuhan, dia tidak berubah. 我们相信他是上帝，他是永不改变的上帝。 Sebagaimana dia telah menyertai di masa yang lalu ketika kami di Hong Kong, ketika kami studi di Amerika, dia pasti akan juga menyertai. 就如同他已经带领我们与我们同在，我们在香港、在美国服侍的时候，他与我们同在。那现在他也一样与我们同在。 Akhirnya kami jawab, bersedia balik. 然后我们就回答说，我们愿意回来。 Saudara, anak saya kemudian tiba di sana, dia kemudian pergi les piano sama seorang guru. 然后呢，我的孩子就去那边，然后呢，他跟一个弹钢琴的老师学弹钢琴。 Kemudian satu hari gurunya nanya begini, kamu mau kerja nggak ngajar di sekolah musik? 然后有一天，他的老师就问他说：“你要不要在一个音乐学校工作？” Oh boleh juga. 啊，也可以啊。 Apakah bisa diterima bukan lulusan Australia? 但是我不是澳洲毕业的，是否可以接受呢？ Singkat cerita saudara, dia pergi interview dan dia diterima. 长话短说，他就去面试，然后呢被录取了。 Dikasih training khusus untuk ngajar anak-anak. Ya, 1 bulan training dibiayai $2,000. 然后他就专门参加一个培训，是那个学校提供的培训。 Dan dia mulai ngajar saudara ya. 然后他就开始教了， Mulai ngajar di bulan Februari. 在2月份开始教。 Sekolah musik itu cuma dia satu gurunya. 那在音乐学校就只有他一个人， Ada kelas private, ada kelas yang grup. 有个人的班，有这个团队的班。 Lebih banyak kelas private-nya, grupnya lebih dikit. 那么这个个人的比那个团队的 Dan itu 多。 tentunya tidak menguntungkan untuk sekolah musik. 那么这个对音乐学校的这个来说是这个赚的钱不多。 Saudara memasuki bulan Maret di awal bulan, 那么在这个3月初， ownernya bilang begini, minta maaf, ini sekolah sebenarnya kita sudah beberapa tahun bergumul, kita sebenarnya udah mau tutup. 那么这个音乐学校的领导跟他说，很抱歉，其实这个学校我们已经挣扎了好多年，要不要把它关了吧？ Tapi kita coba lagi barusan ini. 但是我们又开始， Tapi akhirnya kita merasa nggak bisa. 但是我们又感觉到好像不行 Jadi 了， next term kita akan tutup. 所以下个学期我们就要关闭这个学校了。 Saudara dengar begini kita kaget juga kan? 他们听了这一个话，我们肯定很惊讶。 Ini
good news atau bad news? 是好消息还是坏消息呢？ Saya bilang sama anak saya, 我跟我的女儿说， it's a good news. 这个是好消息。 Kok bisa, Pi? 然后我女儿说，怎么会呢？ Sekarang kamu tanya murid-murid kamu yang private itu di sekolah, mau nggak lanjut les sama kamu? 那你现在问你个人辅导的那些学校，那些学生要不要继续跟你学习？ Jadi nanti kamu yang samperin ke rumah mereka dekat-dekat di komplek itu semuanya. 所以等一下你自己就去他们每个人的家教他们。 Saudara, puji Tuhan, 9 anak langsung jadi murid dia. 啊，感谢主，这9个学生成为了他的学生。 Dia ngajar satu anak dulu di sekolah dikasih 1 jam $45. Sekarang anak itu langsung sama dia langsung dibayar $60. 那么在音乐学校的话，一个学生他教一个学生就给他45块，那么他自己教的话就给他60块。 Saudara lihat kuasa Tuhan luar biasa. 大家在这里看到上帝的能力是很伟大的。 Problem solve. 问题解决了。 Sebelum saya balik Jakarta akhir Maret, problem solve. 那么在我还没有回到雅加达之前，3月份问题就解决了。 Tuhan sekali lagi mengatakan, Dedi kamu bisa pulang, anak lu gua take care. 然后上帝对我说：“爹地，你可以回家了，你可以回去了，我会照顾你的女儿的。” 9 anak $60, $540 seminggu sudah bisa bayar kos buat makan sudah 那么 beres. 9个学生，一个学生60块，然后总共是540块，那么1个月的这个房租就解决了。 Saudara, apakah saya melihat peristiwa itu kebetulan? Oh enggak. 那我是否看待这个事情是一个巧合呢？不是， Itu Tuhan. 我知道那是上帝， Itu Tuhan yang bekerja dengan luar 我知 biasa. 道上帝在那边动工。 Nah saudara, marilah kita di dalam hidup ini mengalami semua hal dan meyakini apa yang sudah pernah kita rasakan. Itulah yang menjadi pegangan kita menghadapi akan hari esok. 那我们也是要如此，我们在生命中所经历的，我们要相信是上帝给的。我们 Akui dia ada, Tuhan ada. 也承认它是存在的。 Kedua, alami pertolongannya. 第二点是经历他的帮助。 Dan yang ketiga saudara, andalkan kuasa Tuhan. 第三点要信靠上帝的 Orang 能力。 Israel saudara melihat bangsa Midian dan lain-lain orang Kanaan itu besar-besar, kuat-kuat dan mereka takut. 那么这个以色列人看到那些亚纳族人，然后看到那些米甸人，他们都是身材高大的，都很怕的， Karena mereka mengandalkan diri sendiri. 因为他们是依靠自己的。 Mereka hitung-hitungan, saya kuat nggak lawan orang besar begini saudara ya. 他们想想，他们是否有能力来攻打这些巨人？ Dan berdasarkan analisa secara manusia maka mereka mengatakan tidak, kita nggak mampu. 他们根据他们人类的这个分析呢，他们就说我们不能够。 Dengan kata lain saudara, kita membatasi kuasa daripada Tuhan. 换句话说，我们是在限制上帝的能力。 Kita menjadikan Tuhan seperti kita. 我们就把上帝当成我们自己， Kemampuan dan keberadaan daripada Tuhan itu kita jadikan seperti manusia. 我们看上帝的存在就像人类的存在一样。 Padahal saudara, Tuhan mengajarkan kita ya selalu melihat akan kuasanya. 实际上，上帝教导我们要看他的能力。 Salah satu contoh saudara di dalam kitab Hakim-Hakim tentang Gideon. 那么举一个例子，就在士筛记，就是关于这个基甸。 Gideon maju berperang untuk melawan akan bangsa Midian. 那么这个基甸他攻打带领这个以色列人攻打米甸人， Dia takut setengah mati. 他很怕， Minta tanda ini, minta tanda ini, minta tanda macam-macam. 他从上帝那边求了很多的记号。 Bulu yang basah, tanahnya kering, nanti bulunya kering, tanahnya basah. Tuhan kasih lihat semuanya. 那些羊毛要湿的，然后周围的那个土地要干的，然后相反的，然后上帝就给他看所有他想要看的。 Kemudian setelah yakin ini Tuhan menyertai, masih mau bawa tentara yang banyaknya luar biasa. 他已经相信上帝了，要带领他，但是他还是带了很多的军队。 Tuhan mengatakan jangan banyak-banyak. 上帝对他说：“不可以带这么多的人。” Ya, dan akhirnya saudara cuma berapa yang dibawa?
300 orang. 那么结果他带了多少人呢？300个人而已。 Kenapa Tuhan tidak mau Gideon membawa orang begitu banyak? 为什么上帝不想让基甸带那么多的人去 Karena 战争 Tuhan 呢？ mau agar Gideon mengalami akan kuasa Tuhan. 因为上帝要基甸经历上帝的大能。 Kalau kamu bawa banyak orang dan berperang jumlahnya sama, maka nanti ketika engkau menang, engkau mengatakan itu karena engkau, bukan karena Tuhan. 如果他带领很多人去战争的话呢，那结果如果赢了，他会说，因为我带的人多呢，不是因为上帝。 Saudara, kebanyakan dari kita tahu Gideon pergi berperang bawa 300 orang. 我们也许知道，基甸他带了300个人， Tapi berapa musuhnya kita banyak yang nggak tahu. 但是他的敌人多少，我们可能 Ya, 不太知道。 300 ini lawan berapa banyak sih? 这个300个人是要面对多少人？ Nanti bisa lihat di Alkitab ya, pasal 8 ayat 10. 那么大家可以在圣经看到第8章第10节， 135.000 orang, saudara. 就是135000个人， Rasionya 1 lawan 450 orang. 就是1比450个人。 Bisa nggak menang, saudara? 1 lawan 450 orang. 那么大家觉得1比450个人会赢吗？ Ya bisa, ya di 不会。 film Rambo. 在这个 Rainbow 的电影也许会， Dia lawan orang mungkin, wah dia menang, hebat dia sendirian. 他一个人打败了所有的人。 Tapi di dalam realita nggak mungkin, saudara. 但是在现实生活中不可能。 1 lawan 450 itu pasti mati punya, nggak bisa menang. 1比450个人肯定会死的，不可能赢的。 Tetapi justru di sini mau memperlihatkan ketika yang menurut engkau impossible, nggak mungkin. Ketika ada Tuhan yang bekerja dan engkau menang, engkau mengatakan itu Tuhan, bukan 但是 saya. 在这里就是要告诉你不可能的事情，但是有上帝的同在，然后你就会说知道这是上帝的同在。 Saudara, jangan batasi kuasa Tuhan 所以你不要限制上帝的能力， di dalam pikiran kita sendiri. 在我们自己的思想里面， Dan mengatakan tidak mungkin, Tuhan tidak mungkin, Tuhan tidak mungkin. 我们想不可能，上帝不可能。 Saudara, dan Gideon juga menyadari akan hal ini. 那么这个基甸也是意识到这个问题， Oleh sebab itu, saudara, ketika dia sudah menang, dia pergi berperang dan bangsa Israel mau mengangkat dia menjadi raja. 那么当他打仗打赢了，然后呢，以色列人要立他为他们的这个领袖的时候 Dan，di dalam mulai ayat yang ke-24 dikatakan begini, ya, bahwa ayat 22, berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. 8:22 Hakim-Hakim. 士师记第8章第22节，以色列人对基甸说：“你既救我们脱离米甸人的手，愿你和你的儿孙管理我们。” Orang Israel mengatakan, Gideon, kamu sudah menyelamatkan kita, kamu jadi raja, anakmu, cucumu. 那么以色列人说：“你已经拯救了我们，那你和你的儿子要管理我们。” Tapi kemudian Gideon mengatakan ayat 23, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. 但是在23节，基甸说：“我不管理你们，我的儿子也不管理你们，唯有耶和华管理你们。” Gideon tahu Tuhan yang telah berperang untuk dia. 基甸知道是上帝与他一起打仗。 Saudara, bagaimana dengan hidup kita hari ini? 那我们如今的生活怎么样呢？ 3A ini adakah kita sudah alami? 这3点我们是否已经经历到了？ Adakah Tuhan betul-betul di hati kita dan tidak tergoyahkan, saudara? 上帝是否在我们的心是不动摇的那种位置 Keberadaan 呢？ Tuhan tidak tergantung situasi daripada kita. 上帝的存在是不靠我们的情况， Dia tetap baik dan setia. 他仍然是美善信实的， Tetap menyertai, memelihara kita. 他仍然与我们同在，照顾我们的。 Apakah saudara sudah pernah mengalami akan kuasa-kuasa mujizat-mujizat daripada Tuhan dalam hidupmu? 那你是否在生命中经历了上帝的神迹呢？ Dan apakah engkau percaya bahwa itu Tuhan yang tolong?
你是否相信那是上帝正在救 Dan hari 你 ini 的？ saudara, apakah engkau hidup mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan Tuhan? 那如今你依靠的是上帝还是你自己？ Percayalah kepada pimpinan Tuhan. 信靠上帝的带领吧。 Kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, tolong kami jika kami kurang beriman. 主啊，如果我们信心不够，求主帮助我们。 Ampuni kami jika kami sering membatasi kuasa daripada Tuhan. 如果我们经常限制上帝的能力，求主饶恕我们。 Ampuni kami jika seringkali walaupun kami sudah mengalami akan kuasa Tuhan, kami masih ragu ke depannya bagaimana. 就算我们已经经历了上帝的大能，但是我们对未来的事情，我们还是很多的疑问。求主饶恕我 Biarlah 们。 kami sungguh-sungguh percaya kepada keberadaan daripada Allah yang hidup, yaitu Tuhan. 求主帮助我们能够信靠存在的上帝，上帝的存在。 Dan di dalam menjalani kehidupan kami hari-hari, di dalam hidup kami sehari-hari, bahkan di dalam pelayanan, kami mengandalkan kuasa Tuhan. 也求主帮助我们能够在我们的生命中，在我们的服事中，我们可以信靠主。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。